kemampanan serta menyediakan pelan hala tuju untuk mencipta masa depan yang lebih baik. Perkara itu dikongsikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Kau Kim Hon, Setiausaha Agung ASEAN semasa mengadakan lawatan ke Universiti Brunei Darussalam UBD petang tadi. Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Chancellor UBD, dalam ucapannya melahirkan rasa penghargaan atas perkongsian kepakaran dan perspektif menilai dalam memacu masa depan ASEAN. Tuan Yang Terutama juga mengadakan lawatan ke Pusat Penyelidikan Botanikal UBD dan menanam pokok mang. Sektor tenaga bukan sahaja sebagai asas kepada ekonomi, ia juga sebagai sumber yang menjana kuasa kediaman, perusahaan dan industri. Justru semua pihak bertanggungjawab memastikan ketahanannya. Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Pembekal Tenaga atau Power Vendor Forum 2024. Forum berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib berkata, komitmen Sementara itu, dalam pembentangan ucap tabah, Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri memberi gambaran mengenai lanskap sektor tenaga di negara Brunei Darussalam. Forum merupakan platform yang menghubungkan perusahaan baharu dengan peluang masa depan yang akan menggerakkan sektor tenaga ke hadapan. Forum juga menumpukan menjana kuasa dan tenaga yang diperbaharui. Epilepsi adalah suatu masalah kesihatan yang sering disalah anggap dan kesedaran adalah kunci untuk membantu mereka yang mengalaminya menjalani kehidupan yang lebih baik dan inklusif. Perkara itu antara yang dinyatakan semasa taklimat mengenai kesedaran epilepsi pagi tadi. Sesi taklimat diadakan di Kementerian Kesihatan. Hadir Abang Haji Yusma Arifin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Pemangku Pengarah Institut Perkhidmatan Awam. Taklimat juga mengongsikan peranan masyarakat dalam mencipta persekitaran sekeliling yang lebih menyokong dan memahami keperluan individu yang menghadapi cabaran tersebut. Ia termasuk cara mengenali tanda-tanda epilepsi, memberikan sokongan yang diperlukan semasa serangan dan menghapuskan stigma yang mungkin wujud. Sesi taklimat juga menerangkan mengenai epilepsi yang lebih mendalam, jenis-jenis epilepsi yang biasa dihadapi, gejala-gejala dan cara menangani atau bertindak jika serangan epilepsi berlaku. Taklimat diselenggarakan oleh Kumpulan Epilepsi Empowerment dengan kerjasama Pusat Pakar Pantai Jurudong PJSC, disokong oleh Gleneagle JPMC, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Pusat Promosi Kesihatan, Happy Environment and Lifestyle, Heal Program, ABC Eats dan Beverages by Wafi. Orang ramai diingatkan supaya tidak terperdaya dengan tawaran skim pelaburan yang menjanjikan pulangan menarik. Biasanya pulangan pelaburan yang dijanjikan adalah tidak realistik dan tidak mempan. Bahagian Siasatan Jenayah Siber BSJS, Pasukan Polis Diraja Brunei mengeluarkan peringatan tersebut susulan aktiviti penipuan pelaburan yang semakin berleluasa dipromosikan melalui aplikasi media sosial. Skim penipuan tersebut menawarkan peluang pelaburan tidak wujud, menjanjikan pulangan yang menarik dan bebas risiko dalam tempoh masa singkat. Mangsa akan diminta membayar wang pendahuluan dan pengeluaran ke akaun bank yang tidak dikenali. Penjenayah akan menggunakan pelbagai nama dan menyamar sebagai entiti bank atau syarikat pelaburan yang berlesen dengan menggunakan nama, logo kelayakan dan laman sesama entiti sah untuk mempromosikan skim pelaburan tersebut. Penjenayah mendakwa entiti mereka dan skim pelaburan diluluskan oleh pihak berkuasa adalah tidak benar. Pasukan Polis Diraja Brunei mengingatkan mereka yang terlibat atau mempermudah penipuan sama ada melalui peminjaman atau penyewaan akaun bank dan nombor telefon bagi tujuan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang.
Raja Brunei juga menyeru sesiapa yang mensyaki mereka telah dihubungi oleh entiti atau individu yang tidak sah atau menerima tawaran pelaburan mencurigakan, laporkan ke Brunei Darussalam Central Bank dan pasukan polis di Raja Brunei. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Persatuan Belia dan Sukan menganjurkan kem belia dan sukan selama 3 hari. Lebih 40 belia terdiri daripada Persatuan Belia, penuntut-penuntut maktab dan sekolah menengah kerajaan dan bukan kerajaan serta perseorangan dari keempat-empat daerah menyertai kem berkenaan. Ia antara lain bertujuan melatih semangat para belia dan cara kehidupan yang sihat, berdaya saing dan berfikiran positif. Pelbagai aktiviti diatur yang menjurus kepada latihan mental dan fizikal serta pembentukan kerohanian dan keyakinan para peserta. Seorang warga negara Indonesia dihadapan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan kerana didapati memiliki barangan tegahan kastam. Muhammad Tinwar ditahan semasa operasi sepadu di kawasan Kampung Telangai dengan memiliki 15 karton dan 4 paket rokok pelbagai jenis. Dia mengaku bersalah dan dihukum denda sebanyak RM14,000 atau 13 bulan penjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Kejohanan BN on the Move 2024 akan dilanjutkan sehingga 20 September 2024. Lanjutan itu dikongsikan semasa sidang media Kementerian Kesihatan di Pusat Promosi Kesihatan. Kejohanan BN on the Move 2024 bermula pada 20 Mei lalu. Kejohanan ini menunjukkan peningkatan dengan penyertaan daripada kementerian-kementerian, syarikat-syarikat, institusi-institusi pengajian tinggi dan individu. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mengenai penjualan baju kejohanan BN on the Move yang akan dibuat pada masa terdekat dan sebahagian daripada penjualan akan disumbangkan kepada amal kebajikan. Antarabangsa. Perancis, Jerman dan Britain membuat gesaan bersama agar pertempuran kedua-dua belah pihak ditamatkan dan rundingan tidak boleh ditangguhkan lagi. Gesaan itu dikeluarkan ketika kumpulan Hamas mendesak pihak pemerhati melaksanakan plan perjanjian yang dicalonkan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berbanding mengadakan lebih banyak rundingan. Beberapa pusingan rundingan gencatan senjata di Gaza gagal mencapai maklumatnya sehingga kini, kecuali gencatan senjata yang dilaksanakan selama seminggu pada hujung November. Qatar Charity menghantar 21,500 bungkusan makanan melalui 39 konvoi ke semenanjung Gaza. Menurut laporan, bantuan itu disediakan dengan kerjasama Pertubuhan Al Jordan Hashemite dan dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 100,000 orang di Gaza dengan setiap bungkusan mencukupi untuk mengarah keluarga selama sebulan penuh. Jumlah bungkusan makanan yang disediakan oleh pejabat Qatar Charity Jordan kini mencecah 40,000 bersama hampir 15 tan ubat-ubatan dan bekalan perubatan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad pada berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.